Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita akan mengetahui tentang senjata tradisional orang Melayu. Senjata tradisional amat berkait rapat dengan sejarah Melayu yang diwarisi oleh orang Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Pensejarahan senjata di Malaysia amat rapat dengan unsur-unsur seni mempertahankan diri seperti silat. Peranan senjata amatlah penting dalam hidup manusia selain dari digunakan sebagai alat berperang atau mempertahankan diri serta hiasan, ianya juga dikaitkan dengan unsur-unsur alam gaib. Nombor 1. Keris. Ianya digunakan untuk mempertahankan diri, misalnya sewaktu bersilat. Juga digunakan sebagai alat kebesaran diraja. Dan keris yang paling masyhur ialah keris Tamin Sari yang merupakan senjata bagi Hang Tuah. Nombor 2. Tumbuk lada. Ianya diperbuat daripada besi campuran. Berukuran lebih kecil daripada keris, lazimnya dihiasi ukuran yang halus dan disaluti perak. Nombor 3. Badik. Matanya lebih tegak, hulunya membongkok ke bawah. Mempunyai mata yang lurus dan berlekuk seperti keris dan tebal di bahagian belakangnya dan meruncing di hujungnya. Hulu dan sarungnya diperbuat daripada kayu, tanduk dan gading serta dihiasi dengan motif awan larat. Nombor 4. Kerambit. Kerambit ataupun kurambi juga dikenali sebagai lawi ayam, kuku ayam ataupun rambai ayam. Ianya merupakan senjata kecil yang berupa seperti sehelai bulu ayam jantan yang terdapat pada ekornya, berkeadaan melentik dan tirus di hujungnya. Nombor 5. Lembing. Batangnya diperbuat daripada kayu lurus berukuran sedepa. Mata lembing dimasukkan ke dalam batang dan diperbuat daripada ikatan rotan ataupun logam. Mata lembing lazimnya dibentuk seperti pisau. Lembing Melayu lebih pendek, ringan dan tajam di hujungnya. Nombor 6. Cokma. Merupakan alat yang dimajukan dengan penggunaan bahan logam bagi menggantikan kayu dan lebih tajam bagi menjadikannya lebih berbahaya. Kepala cokma yang berat dan tajam mampu menembusi baju besi ketika berperang. Nombor 7. Kapak. Digunakan untuk membelah kayu, memotong kayu dan menebang pokok. Selain itu, kapak juga digunakan sebagai senjata perang dan senjata mempertahankan diri pada zaman dahulu. Nombor 8. Lading. Merupakan senjata rasmi aliran silat cekak yang berasal dari negeri Kedah. Ianya diperbuat mengikut ukuran anggota pemakai. Nombor 9. Parang ilang. Dikenali sebagai malat atau pemadau. Ianya merupakan salah satu daripada alat tradisional pahlawan Iban. Ianya digunakan sebagai senjata dalam amalan warisan memburu kepala musuh yang menjadi tradisi masyarakat peribumi ketika itu. Nombor 10. Pedang. Bilah pedang biasanya diperbuat daripada logam keras. Dalam beberapa kebudayaan, jika dibandingkan dengan senjata lainnya, pedang biasanya memiliki prestis yang lebih tinggi. Nombor 11. Rencong. Merupakan senjata tradisional dan utama bagi orang Aceh yang menyerupai bentuknya seperti keris. Direka bentuk menyerupai huruf L dan bila dilihat lebih dekat, ia menyerupai kaligrafi kata Arab iaitu Bismillah. Nombor 12. Sabit. Ianya merupakan sejenis alatan tangan yang digunakan untuk aktiviti pertanian. Namun begitu, sabit juga akan digunakan sebagai senjata untuk mempertahankan diri apabila keadaan terdesak. Nombor 13. Sundang.
Ianya merupakan sejenis senjata yang lebih sesuai untuk melibas. Sejenis alat tradisi yang digunakan oleh orang-orang Bugis dan orang Sulu untuk mempertahankan diri mereka. Nombor 14, Tikfi. Ianya dikatakan berasal dari Indonesia sebelum tersebar ke semenanjung tanah Melayu. Hujung hulunya pula dikenali sebagai mata lalat ataupun bunga lawang. Selaras dengan perkembangan kebudayaan dan sistem sosial, fungsi senjata telah mengalami perkembangan dan perubahan. Walaupun ianya lebih kepada hiasan, namun ianya harus dihormati dan kita berbangga satu ketika dahulu nenek moyang kita telah menghasilkan senjata untuk mempertahankan tanah air yang tercinta ini.